Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot kemahiran belajar. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi berkenaan dengan kemahiran mengingat. Jadi cikgu harapkan kamu semua dapat bersama-sama dengan cikgu sehingga ke akhirnya. Dan cikgu harapkan kamu mendapat manfaat yang berguna hasil perkongsian kita pada hari ini. Semua orang tahu kemahiran mengingat ini merupakan satu kemahiran yang sangat penting dalam kemahiran belajar, di mana sekiranya pelajar tidak dapat menguasai kemahiran mengingat dengan baik untuk diaplikasikan dalam pembelajaran seharian, maka sukar untuk pelajar tu menguasai pelajaran, apatah lagi untuk menjawab peperiksaan. Okey. Sebenarnya dalam kemahiran mengingat ni ada beberapa teknik yang diguna pakai. Yang pertama ialah teknik akronim ataupun kepala huruf. Yang kedua teknik ulangan dan hafalan. Yang ketiga teknik cangking. Yang keempat teknik hubung kait. Dan yang kelima teknik peta dan gambar raja. Kita tengok teknik pertama dalam kemahiran mengingat ni iaitu teknik akronim atau kepala huruf. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknik ini iaitu menggabungkan pangkal huruf untuk membentuk satu perkataan yang berlainan yang perlu diingat. Okey, contoh di sini cikgu tengok dalam slide yang cikgu senaraikan ni. Okey, pengkelasan haiwan. Okey, pengkelasan haiwan iaitu reptilia, ikan, mamalia, burung dan amfibia. Jadi untuk memudahkan ingatan, kita ambil pangkal huruf tersebut yang berada di depan dan kita gabungkan menjadi satu perkataan. Kalau tengok kat sini, perkataan yang terhasil ialah perkataan rimba. Okey, ada lagi contoh. Kita tengok contoh pejabat kerajaan. Yang pertama kita tengok AADK. AADK ni gabungan daripada perkataan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Yang kedua JPAM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. 3. PDRM, Polis Diraja Malaysia. Seterusnya JPN, Jabatan Pendidikan Negeri. PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. Kemudian KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita tak perlu susah-susah nak sebut ataupun nak ingat satu-satu. Kita cuma ingatkan singkatan ataupun gabungan akronim huruf-huruf tersebut. Jadi mudah untuk kita hafal dan mudah untuk kita ingat. Itu teknik akronim ataupun kepala huruf. Okey. Satu lagi teknik dalam akronim dan kepala huruf ni iaitu teknik jalan cerita, di mana kita menggabungkan juga kepala huruf tu menjadikan jalan cerita. Kita bentuk jalan cerita daripada pangkal huruf tersebut. Okey. Tengok di sini contohnya ialah kita tengok golongan kata nama, golongan kata dalam bahasa Melayu. Okey, contoh kata nama, kata kerja, adjektif, kata hubung, kata tugas dan kata tanya. Jadi kita ambil kepala huruf tersebut dan kita buat jalan cerita. Kalau tengok kat sini, kita tengok contohnya ialah Nana kejar adik hingga terjatuh tangga. Okey, ada lagi macam-macam jalan cerita yang kamu boleh buat. Tak kisahlah, bergantung kepada kehendak diri kamu sendiri. Okey, contoh yang seterusnya kita tengok untuk mengingat arah mata angin. Arah mata angin itu utara, timur, selatan dan barat. Jadi bila kita gabungkan menjadi membentuk jalan cerita, jalan ceritanya berbunyi ulam timun sambal belacan. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, 5 enzim yang terdapat pada jus usus kecil yang dirembeskan oleh sel dinding lilium. Okey, sini perkataan yang perlu diingat ialah sucrase, peptidase, maltase, lactase dan lipase. Susah kan nak ingat satu-satu macam tu. Jadi untuk memudahkan ingatan, pelajar boleh gabungkan kepala huruf ni membentuk jalan cerita. Kalau kita tengok kat sini, jalan cerita yang dihasilkan ialah Sugu Pavitra masak lepat labu. Kenalkan Sugu Pavitra tu siapa? Okey, YouTuber yang terkenal dengan masakan-masakannya. Okey, teknik yang kedua dalam kemahiran mengingat ni iaitu teknik ulangan dan teknik
penghafalan. Okey, apa itu teknik ulangan? Teknik ulangan di mana memerlukan pelajar mengulang sesuatu perkataan ataupun ayat yang perlu diingat secara berulang kali. Okey. Teknik ini berkesan jika dilakukan berturutan dan berulang kali. Kalau kata hafal sekali itu memanglah kamu akan cepat lupa. Okey, selalunya proses ulangan dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali supaya lebih berkesan. Okey, dan di antara ulangan tersebut kamu perlukan masa rehat lebih kurang 1 hingga 3 minit di antaranya. Okey. Okey, kalau kita tengok selalunya pelajar-pelajar yang sekolah agama yang banyak subjek yang perlu dihafal, sekolah tahfiz yang perlu menghafal ayat-ayat Quran. Jadi proses ulangan ini sangat penting. Contoh kalau tak nak hafal surah Yasin kan panjang kan. Jadi perlunya ada proses ulangan. Yasin contohnya, wal Quranil Hakim, ulang lagi sekali sampai 3 kali barulah kamu cepat ingat. Okey, itu dinamakan teknik ulangan dan teknik hafalan. Faham kan? Okay, teknik yang ketiga ialah teknik cangkir. Teknik cangkir ni ialah teknik itu memotong nombor atau ayat yang panjang menjadi pendek untuk memudahkan proses mengingat. Contoh saya bagi kat sini contoh nombor yang panjang, jadi nak ingat tu susah, nak hafal tu susah. Jadi pelajar boleh keratkan kepada beberapa bahagian dan kamu hafal ataupun kamu baca sikit-sikit kemudian baru digabungkan. Okey, lagi contohnya contoh ayat. Okey, ayat di sini saya bagi contoh ayatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi kalau pelajar tu kadang baru nak menghafal ayat macam ni agak susah kalau nak baca keseluruhan. Jadi boleh potong jadi pendek dan hafal sikit-sikit. Contoh kat sini saya buat keratan siap-siap. Bismillahilladzi, satu keratan, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi ada 5 keratan di sini. Kita potong tu sampai 5 bahagian. Jadi pelajar boleh hafal satu dengan lebih baik. Contoh Bismillahilladzi, macam tu. Dan ingat itu baru ambil ayat yang kedua, la yadurru ma'asmihi, dah 3 kali juga. Lepas tu barulah kamu gabungkan. Bila kamu dah gabungkan tu barulah kamu akan mudah ingat. Berbanding kamu hafal direct terus nanti akan timbul kekeliruan, akan timbul tersasul, sampai ke depan sampai ke belakang. Jadi ini memudahkan kamu untuk mengingat sesuatu tu dengan lebih mudah dan berkesan. Okay, teknik yang keempat ni adalah teknik hubung kait, iaitu di mana pelajar menghubungkan perkataan yang logik dan berkaitan untuk memudahkan proses mengingat sesuatu perkataan. Okey, mungkin kamu perlu ingatkan perkataan yang banyak, yang mungkin lebih 20 perkataan. Jadi agak sukar untuk kamu mengingat dalam tempoh yang cepat. Jadi kamu boleh gunakan kaedah hubung kait untuk memudahkan kamu lebih untuk kamu ingat. Okay, tengok contoh kat sini, pisau, feri, tikus, kedai, tali, bata dan banyak lagi perkataan yang huruf besar yang perlu kamu ingat di sini. Saya bagi contoh. Jadi susah kamu ingat, kamu boleh gabungkanlah perkataan ni dengan perkataan yang lain yang logik, mungkin yang lucu untuk kamu ingat. Contoh pisau, potong kayu, feri, bawa kapak, tikus, gigit pensel, kedai, jual lampu, tali, ikat kasut, bata, atas lori dan seterusnya. Situ adalah teknik hubung kait. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang saya bagi lagi berkenaan dengan teknik hubung kait ni. Okey, padi, rumah, lereng bukit, kapal, nelayan, hasil hutan, penduduk, lanun, hasil laut, petani, padi. Okey, jadi kamu nak ingatkan perkataan-perkataan yang banyak ni, kamu boleh menggunakan teknik hubung kait. Okey, jadi kamu boleh buat sendiri di sini di rumah. Kamu tengok contoh yang saya bagi, kamu cari jawapan dia dan kamu tulis sendiri Okey, boleh Akhir ialah teknik
peta dan gambar raja. Okey, kalau peta dan gambar raja ni bermaksudnya gabungan di antara huruf-huruf dan juga gambar raja ataupun peta. Kalau kita sebut peta minda, kamu tahu kan peta minda ini adalah salah satu teknik, kamu ingatlah. Okey, kita tengok contoh yang saya berikan di dalam slide. Okey, membuat nota menggunakan gabungan perkataan dengan gambar raja. Okey, nota yang dihasilkan adalah pendek, padat dan tepat. Fokus kepada isi penting sahaja yang berkaitan dengan topik. Jadi kegunaan peta minda ni macam itulah, peta minda dan gambar raja ni macam tu. Kita nak ambil poin dalam sesuatu topik tersebut dan kita pendekkan, kita ringkaskan dalam bentuk tulisan dan juga gambar raja. Okey, teknik ni sebenarnya sangat berkesan untuk kamu ingat sebab otak kita bila bergabung antara tulisan dan juga gambaran memberikan otak itu kena cepat tangkap dan cepat ingat berbanding hanya tulisan sahaja. Sebab tu kalau kita tengok budak-budak tadika banyaknya cikgu kita lihat silibus mereka lebih kepada gambar raja berbanding tulisan. Sebab apa? Sebab memang otak manusia ni cepat menangkap sesuatu ingatan tu dalam bentuk gambar raja berbanding dengan tulisan. 5 teknik yang terdapat dalam kemahiran mengingat iaitu teknik apa tadi yang saya sebutkan, teknik akronim atau kepala huruf, teknik ulangan dan teknik hafalan, teknik chunking, teknik hubung kait dan yang kelima teknik peta dan gambar raja. Okey, jadi serba ringkas teknik yang diberikan itu semoga ia memberi faedah yang berguna kepada kamu semua untuk lebih menguasai pelajaran kamu dan insya-Allah akan menguatkan lagi daya ingatan dan memudahkan kamu untuk menjawab soalan peperiksaan nanti insya-Allah. Okey, jadi sebelum saya berundur, saya nak sharekan di sini ada 3 langkah. Ini sebagai perkongsian sajalah. 3 langkah hindari sikap malas dalam diri kan. Dalam musim-musim pandemik ini memang macam-macam cabaran yang dihadapi oleh pelajar sehingga kurangnya minat untuk belajar dan dah rasa tak apa semangat dia nak belajar kan. Sebab risau dengan pandemik ni, lepas tu suasana belajar pun tidak seronok seperti satu masa yang dulu pun tahun 2019 kan. Yang pertama ialah teguhkan niat untuk mencapai tujuan. Semua orang ada impian, semua orang ada cita-cita. Jadi kena semangat, kena meneguhkan pendirian supaya kamu tidak tergelincir dari landasan kamu yang sebenar. Yang kedua, pupuk semangat dan atur strategi. Pupuk semangat macam mana? Kena fikir positif dalam kepala kamu tu, dalam diri kamu kena fikir positif. Semua orang mengalami masalah yang sama, semua orang pada dalam situasi yang sama. Jadi kamu kena menerimanya dengan hati yang terbuka dan bersikap lapang dada. Kemudian aturlah strategi. Strategi tu macam saya bagi tadi lah kan, strategi untuk kamu belajar. Kena kuatkan semangat, kena teruskan pelajaran kamu. Yang ketiga, motivasi diri dan hilangkan fikiran negatif. Sentiasa bermotivasi dan elakkan berfikir perkara-perkara yang negatif. Banyakkan melihat, mendengar perkara-perkara yang positif. Kan sekarang ni banyak kaedah yang boleh kita dapatkan ilmu melalui YouTube, Facebook, TV dan banyak lagi media massa. Jadi kamu boleh pilih perkara-perkara yang boleh memberi inspirasi kepada kamu, yang memberi motivasi kepada kamu. Jangan tengok benda-benda yang negatif, jangan tengok benda-benda yang boleh membuatkan kamu lebih rungsing, lebih serabut dan lebih tidak seronok. Sebaliknya kamu habiskanlah masa dengan melihat perkara yang lebih berfaedah dan lebih bermotivasi. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi dan semoga memberi manfaat kepada kamu semua. Okey, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Bye.